Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Baik, uzlah ya. Uzlah ni arti mengasingkan diri ya. Khususnya pada akhir zaman ini, uzlah baik. Sampai alim-alim ulama pun ya, Nabi mengatakan terselamat kerana ketersembunyiannya. Ada akhir zaman ya, selamatkan diri kita sendiri ya. Kalau sudah banyak sangat berlaku fitnah, Nabi mengatakan kalau kau dah tengok orang semua betul dia bilang salah, salah dia bilang betul, maka selamatkan dirimu sendiri. Selamatkan. Ketika itu kita tak dakwah secara open, tak berdosa. Waktu tempoh sudah habis. Lepas tu kalau nak belajar apa semua kumpung-kumpung masih ada ya. Sampailah ulama-ulama dah terfitnah dah apa semua, susah kita nak cari guru. Susah nak cari guru. Nanti guru-guru yang betul-betul dapat bawa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya dengan perintah Allah mereka mengasingkan diri. Bukan pasal mereka nak menyelamatkan diri sendiri saja, nak menyelamatkan agama. Kalau mereka tampil bahkan agama jadi timbul fitnah. Allah, agama boleh jadi timbul fitnah, maka mereka sembunyi. Dan mereka bekerja di balik tabir. Mereka pantau umat, mereka doakan umat, mereka seru umat, semuanya di balik tabir, tidak di hadapan orang semua, begitu ya. Uzlah ni macam-macam cara ya. Kalau kita orang laki-laki lah, paling tidak uzlahnya itu apa? Keluar rumah untuk sembahyang jemaah, untuk sembahyang Jumaat, dah. Selain daripada itu, di rumahnya sendiri, dia hanya ibadat, zikir, tak campur-campur orang pun, hanya dalam rumahnya sendiri. Tengok orang-orang alim ulama jaranglah mereka nak duduk keluar luar simbang-simbang dengan kawan semua, tak ada langsung lah, mereka duduk sendiri. Dan bagi kita nak uzlah dalam rumah sendiri pun ada tata caranya juga. Ada peringkat-peringkat uzlah ni tau, ada peringkat-peringkat uzlah dalam rumah. Kalau kita nak uzlah ya, kena faham ya. Orang tak faham nanti dia bilang apa ni, ajaran sesat, ajaran apa, bukan ya. Dalam rumah kita sendiri pun lah ya, kalau kita laki-laki nak uzlah dalam rumah, bikin satu bilik yang muat-muat badan kita saja, macam store begitu, macam size toilet begitu. Tapi jangan uzlah dalam toilet yang store begitu, bentang sejadah yang dia punya tinggi muat-muat diri kita, muat-muat gitu. Macam kalau pergi mall itu, tempat changing room, fitting room, macam begitu sajalah. Begitu saja. Kita tak nampak apa pun, tak nampak lemari, tak nampak kipas, tak nampak apa, hanya kita konsentrasi kita dengan Tuhan kita sahaja. Hanya kita dengan Tuhan kita sahaja, mengagungkan Tuhan kita sahaja. Kalau ada tempat yang gini, tak kisahlah nak pakai tabir ke pakai apa, paling tidaklah seminggu masuklah dalam 2-3 kali dalam tempat ini, hanya untuk menyepikan antara kita dengan Allah saja. Menyepikan kita dengan Allah Ta'ala saja. Tapi masuk dalam situ jangan bawa handphone. Nanti masuk dalam situ handphone, WhatsApp kawan, masuk dalam situ ada handphone, YouTube, masuk dalam situ bawa handphone, selfie, kita satu dunia. Jangan duduk uzlah, zikir pada itu uzlah dalam rumah. Yang lain pada itu ialah dalam rumah, tapi dalam ruang lain, ruang tamu ke bilik lain ke apa, tak campur orang kat luar. Sampaikan uzlah yang berikutnya ialah apa? Pindah negeri. Pindah di negeri yang dia tidak dikenali. Pindah negeri ni dua, sama ada negeri tu banyak maksiat, dia nasihat, dia tegur, orang tak mau terima, pindah. Pandai-pandai engkau lah situ, aku pindah. Tak boleh kumpul duduk di situ. Ataupun dia pindah kerana apa? Sama ada negeri tu banyak maksiat, ataupun dia dah mula nak jadi popular dekat negeri tu. Wali-wali kalau makin nak popular, dia pindah tau, dia tak nak. Habib Ali bin Jaafar tahan, dia tak nak balik Hadramaut. Kalau balik Hadramaut orang tahu dia wali, orang sana dapat kesan. Kalau dia pindah balik Jakarta lagi, kalau dia balik Jawa lagi ya, orang sana pun tahu. Dia tahan duduk kat Batu Pahat, jual kain dekat pasar Batu Pahat. Pasal apa? Nak asing. Dia orang tak tempat yang orang tak kenal dia. Jadi wali-wali ni mereka pindah uzlah, pindah ke negeri. Kalau sampai satu negeri orang dah mula kenal dia, dah mula minta doa dia, minta apa, sembunyi mereka hide. Ataupun mereka pindah kat tempat orang tak kenal dia. Begitu ya, pindah ke tempat.
Kalau sampailah mereka gimana sekalipun, nanti mesti orang cari, mesti orang nak jumpa begitu gini. Dan kalau campur gaul dengan orang, pasti banyak sedikit terpengaruh ataupun dia dipengaruh, macam mana semua, maka dia tak keluar kecuali sembahyang Jumaat ataupun jemaah, itu pun masih ada pengaruhnya juga. Maka dia pindah kat tempat yang tak ada salat jemaah dan tak ada salat Jumaat. Kat mana tu? Tempat tak ada orang le. Di gunung-gunung, itu orang Melayu kita bilang dulu, orang betapa. Orang duduk betapa ya. Orang duduk betapa ya. Mereka uzlah. Mereka uzlah, mereka duduk, mereka wirid, zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makannya apa? Apa yang haiwan makan tu dia makan. Minumnya apa? Air sungai. Begitu saja. Mereka duduk, wirid dan doa kepada Allah SWT. Tapi kalau nak sampai tahap begini, nak kena tinggi fiqahnya. Dia tahu bila tengok anak bulan, sebab uzlah ni bukan sekejap, ada makan tahun. Dia tahu bila Ramadan, dia tahu bila Syawal. Uzlah, tapi puasa dia tak tahu bila. Dia kena tahu tengok macam mana matahari, subuh tu macam mana tegak matahari apa terbit ya, fajar terbit, zuhur tu matahari tegak atas kepala, dia kena tahu. Waktu sembahyang tak tahu tengok, nak awal anak bulan tak tahu tengok, tak tahu nak uzlah. Itu namanya camping. Begitu ya. Jadi dia dah tahu syarat-syaratnya tu, paling-paling tidaklah dah level mufti lah kita bilang ya. Iaitu dia dah boleh berdikari dalam agama ya. Tapi dia nak menyelamatkan diri dia, dia pergi uzlah. Dia pergi uzlah ya. Dia pergi uzlah tempat yang tak ada orang. Berapa lama? Ikut apa Taala punya serah. Yang ada sampai meninggal dunia ya. Yang ada pula mereka sudah uzlah, tetapi kemudian mereka dikeluarkan daripada uzlah. Mereka dah pindah ke tempat orang negeri orang-orang saleh, ataupun mereka pindah ke tempat yang orang-orang tak kenal dia, ataupun dia pindah ke tempat gunung-gunung, dia duduk di dalam goa begitu saja. Tetapi sampai tempoh waktu dapat isyarat untuk dia turun, dia kena turun. Sama ada orang naik jumpa sama dia, macam Habib Muhammad Senggaf di Basuki sana, dia uzlahnya 14 tahun atas bukit, tak turun-turun. Guru-guru dia istikharah macam mana di Jakarta tengah ada masalah, maka mereka istikharah, turunkan dia, keluar pada uzlah, turun jadi mufti, membimbing semua begitu ya. Orang-orang ini yang ada dia pindah ke negeri yang orang tak kenal dia, tetapi lepas itu dipanggil balik oleh gurunya, dipanggil balik. Apabila dia keluar daripada uzlah dia tetap markahnya sebagai orang ahli uzlah. Jiwanya kalau disuruh pilih, dia nak jiwa yang mengasingkan diri. Kalau dia boleh pilih, dia nak tempat yang tidak campur-campur orang ramai. Tetapi kerana tugasan-tugasan, sebab semua orang saleh ni ada tugasan tau, dia bukan ikut suka-suka dia tau, bukan ikut dia hendak. Dia tidak ada perkara yang dia hendak, kecuali dia diarah ya. Maka dia keluar, dia balik, tapi orang begini dia uzlah di tengah-tengah orang ramai. Subhanallah, pergi pasar, pergi kedai, kadang meniaga, tapi dia uzlah. Zahirnya depan orang, tapi kalbunya bicara dengan Allah. Zahirnya dengan orang, awak apa khabar, macam mana, begitu gini. Tapi semua yang dipandang itu hamba Allah. Apa yang patut aku nasihatkan mereka tentang hukum Allah, apa patut aku jagakan mereka. Semuanya zahirnya mereka dengan di tengah masyarakat, tapi hakikatnya mereka dengan Allah, dan mereka sedang melayan hamba-hamba Allah untuk Allah, kerana Allah. Sebab itu walau di tengah masyarakat sekalipun, markah dia, pahala orang uzlah. Begitu uzlah ya. Jadi kita kena faham uzlah ya. Itu yang orang kita sebut suluk ya. Suluk mengasingkan diri ya. Dan mengasingkan diri itu, yang nama suluk tu sebetulnya setakat bukan begitu saja. Suluk tu namanya pada langkah pertama, celik mata pagi kau bikin apa, kemudian kau belajar ilmu apa, tu namanya suluk. Satu langkah demi satu langkah. Dan uzlah tu satu sebahagian daripada suluk. Suluk tu langkah-langkah nak tuju Allah. Termasuk langkah-langkahnya tu sembahyang qabliyah, ba'diyah, termasuk bangun malam, termasuk puasa, termasuk korban, termasuk haji, termasuk kalau nak campur gaul dengan orang payah, kau pergi uzlah. Jadi uzlah tu sebahagian daripada suluk. Orang kita sangka suluk tu adalah uzlah, bukan ya. Uzlah tu sebahagian daripada suluk ya. Uzlah tu sebahagian daripada suluk. Yang orang tak sebenarnya, aku nak pergi suluk 10 hari. Balik begitu juga apelnya. Alamak, bukan begitu tujuannya. Bukan begitu tujuannya. Tujuannya apa? Mengasingkan diri. Yang ada mereka sudah asingkan diri, tapi apabila mereka dikeluarkan balik oleh guru mereka, tetapi markahnya dia keluar sebagai insan lain. Hatinya lah sudah tidak terpaut kepada dunia lagi. Hatinya hanya kerana Allah, untuk Allah, khidmat agama Allah semata-mata ya. Baik.